Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 6. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran unit 6 iaitu perayaan di Malaysia. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 134 hinggalah 137. Standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama 11.3.4 iaitu menguraikan keunikan sambutan perayaan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kes 11.3.5 menilai kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga. Yang ketiga, kes 11.3.6 menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian amalan dan sambutan. Dan yang terakhir, kes 11.3.7 merumus kepentingan menghargai warisan perayaan masyarakat Malaysia. Okey, sebagaimana yang kita tahu sejak daripada dahulu lagi masyarakat Malaysia menerima kepelbagaian budaya daripada kaum dan etnik yang berbeza yang ada di negara kita ni. Jadi antara keunikan perayaan kebanggaan kita ataupun keunikan sambutan perayaan yang ada di negara kita ni adalah yang pertama, sikap terbuka. Jadi masyarakat Malaysia ni mempunyai sikap yang terbuka dalam menerima kepelbagaian budaya daripada kaum dan etnik yang berbeza. Hal ini telah berjaya. Kita telah berjaya mengekalkan keunikan dalam setiap perayaan. Sebagai contoh, kita ada perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Tanda Keamatan, Hari Gawai dan sebagainya. Jadi yang kedua, sambutan perayaan ataupun keunikan perayaan di negara kita ni memberikan rasa kekitaan dalam kalangan anggota keluarga. Apakah maksud rasa kekitaan ni? Jadi rasa kekitaan ni maksud dia semangat bekerjasama antara satu sama lain ataupun semangat persaudaraan antara ahli keluarga. Okey, keunikan yang ketiga adalah tradisi sambutan perayaan di negara kita memberikan kesedaran kepada generasi muda tentang kekayaan dan kepelbagaian khazanah budaya di Malaysia. Jadi dengan sambutan perayaan, generasi-generasi muda, macam awak semualah, generasi muda dapat tahu tentang kayanya negara kita dengan pelbagai khazanah warisan. Okey, dan yang terakhir keunikan sambutan perayaan adalah menghargai, iaitu perayaan masyarakat di Malaysia perlu dihargai oleh setiap lapisan masyarakat supaya kehidupan menjadi lebih harmoni dan bersatu padu walaupun kita berbeza sambutan perayaan. Ini adalah contoh antara contoh suasana ketika perayaan yang ada dalam buku teks awak seperti tradisi pulang ke kampung. Ialah semua orang akan pulang ke kampung masing-masing untuk sambutan perayaan masing-masing. Kita akan menghidangkan kepelbagaian makanan tradisional mengikut kaum dan agama masing-masing. Amalan ziarah menziarahi sanak saudara dan rakan-rakan ketika sambutan perayaan, pemberian ampau oleh masyarakat Cina kepada orang yang belum kahwin dan kanak-kanak, pemberian duit raya di sambutan hari raya daripada orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, dan juga bersyukur pada rezeki ni untuk masyarakat Sabah dan Sarawak, bersyukur kepada rezeki padi yang diberikan oleh semangat padi dan sebagainya. Sekarang kita akan tengok memperkasakan yang tradisi memelihara yang diwarisi. Jadi perayaan yang disambut oleh masyarakat kita pada hari ini masih mengekalkan atau menggunakan budaya dan adat resam yang diwarisi sejak daripada dahulu lagi. Sebagai contoh, amalan makan bersama, kunjung mengunjungi antara satu sama lain, menghias rumah cantik-cantik dan juga menyediakan hidangan tradisional untuk tetamu terus dipelihara sehinggalah hari ini. Jadi, kita perlu memelihara nilai-nilai ataupun amalan ini dan mengekalkan warisan perayaan masing-masing supaya ianya kekal sehinggalah ke generasi-generasi seterusnya. Jadi kepelbagaian amalan dalam perayaan ini mampu menyumbang ke arah pembentukan masyarakat yang sejahtera. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah amalan ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri. Apa yang kita buat adalah macam biasalah. Yang pertama, kita bermaaf-maafan antara ahli keluarga di rumah. Yang kedua adalah ziarah menziarahi saudara mara terdekat dan juga rakan-rakan. Yang ketiga, memakai pakaian cantik-cantik. Yang keempat, ahli keluarga akan berkumpul untuk merayakan hari raya. Dan yang terakhir, biasalah menyediakan makanan untuk tetamu yang bertandang ke rumah. Kalau tengok gambar kat sebelah ni adalah
suasana ketika sesi bermaaf-maafan sesama ahli keluarga. Okey, yang kedua adalah amalan ketika menyambut sambutan Tahun Baru Cina. Yang pertama, kaum Cina akan makan besar bersama-sama dengan anggota keluarganya macam yang kita belajar. Kunjung mengunjungi dan memberikan ampau kepada mereka yang belum berkahwin, tidak menyapu rumah pada hari pertama Tahun Baru Cina. Itu adalah amalan warisan yang diwarisi oleh mereka lah, dan juga memberikan ucapan yang baik. Okay, yang ketiga, kita akan tengok hari Deepavali. Apa yang mereka buat adalah mereka akan mandi minyak, sembahyang khas di rumah dan di kuil, mendapatkan restu daripada ibu bapa dan orang yang lebih tua daripada mereka, dan juga yang terakhir menyalakan pelita. Macam yang cikgu terangkan pada kelas minggu lepas, kenapa mereka menyalakan pelita. Jadi kalau tak ingat, boleh ulang balik video lepas. Mereka menyalakan pelita di halaman rumah. Perayaan seterusnya adalah Hari Krismas. Apa yang mereka buat adalah yang pertama, macam biasa, menghias pokok Krismas, bersembahyang di gereja, bertukar-tukar hadiah dengan ahli keluarga. Macam yang kita biasa tengok, mereka letak hadiah di bawah pokok, dan juga berkumpul bersama-sama dengan ahli keluarga untuk makan malam. Okey, Pesta Tadau Keamatan ataupun Tadau Keamatan, sambutan untuk masyarakat Sabah. Okey, pada sambutan Tadau Keamatan, mereka mengadakan upacara memuja semangat padi sebagai tanda kesyukuran atas rezeki padi yang diberikan, menjamu makanan tradisional dan air tapai, dan juga mengadakan persembahan tarian Sumazau. Macam di gambar yang sebelah ni adalah tarian Sumazau. Dan yang terakhir, kita ada sambutan Hari Gawai. Apakah amalan ketika Hari Gawai? Mereka mengadakan upacara ranyai. Yang ni pun cikgu dah terangkan di kelas minggu lepas, sebagai tanda terima kasih dan kesyukuran mereka terhadap macam samalah macam Tadau Keamatan, terhadap rezeki yang diberikan. Menghidangkan makanan tradisional juga, dan juga air tuak. Kalau Tadau Keamatan hari pula air tapai, ni air tuak. Mereka juga mengadakan pertandingan kumang dan juga keling, iaitu pertandingan perempuan cantik dan juga lelaki perkasa, dan juga mereka meraihkan tetamu yang datanglah ketika Hari Gawai. Jadi, apakah pentingnya kita ni menghargai warisan perayaan kita ni? Yang pertama adalah, cikgu dah terangkan 3 pada minggu lepas, jadi hari ni kita akan tengok lagi 3 kepentingannya. Yang pertama, mengenal asal-usul kita atau asal-usul diri kita, dan sebagai benteng untuk menolak pengaruh negatif. Pengaruh negatif ni macam benda-benda yang tidak baik daripada luar lah. Kita kena mengekalkan warisan perayaan kita ni supaya tidak diganggu gugat. Okey, yang kedua pula, menzahirkan semangat kekitaan. Macam yang cikgu terangkan tadi, semangat kekitaan di samping mengeratkan silaturahim dan juga perpaduan antara masyarakat Malaysia. Dan yang terakhir, yang ketiga, mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, sekian sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih kepada semua. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera.